Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa iza hadaral isya. Apabila datang hadir asya, iza hadaral asya wa uqimatis salat. Kalau itu pabda'u bil asya. Ejaan sama tu, baca bagi lain makna. Kalau isya, isya tu semai isya. Kalau asya itu makan malam. Ya, ejaan sama aja. Ain shin alif hamzah. Asya, isya. Bacaan dia dekat-dekat. Jadi bila hadir saja asya, ya, maknanya makan malam. Orang angkat tiba-tiba wa uqimatis salah. Ya, orang dah nak dirikan sembahyang, maka nak mula macam mana tu? Makan tak ada. Orang pun dah nak sembahyang, maka disuruh oleh syarak fabda'u bil asya, dimakan dulu. Habis makan lebih besar sembahyang, bukan. Mana selesaikan urusan-urusan kamu yang mana dia jadi gangguan dalam sembahyang. Ini kan dia lapau, tiba-tiba masuk sembahyang, perut dia keruk kan dia mengganggu. Atau dia pergi pada negara luar, negara bukan Islam, dia dicari kedai Muslim cukup payah kan. Pergi sana tergantung babi, situ tergantung khinzir. Itu dia nak makan kan. Tiba-tiba dekat tengah malam pukul 10 baru jumpa kedai orang Muslim kan. Dia pun nak sembahyang isyak, yang kedai tu buka lagi tapi macam nak tutup aja kan. Lagi makan dulu. Dengan sembahyang ke tutup kedai ni kan, tutup kedai. Kalau sembahyang tutup kedai ni kan. Kau ingat ke Tuhan? Itu maknanya pergi selesaikan dulu. Bukan maknanya makan terlebih besar. Tapi kalau tidak sedemikian, tidak ada benda syawaghil, benda yang betul-betul memasyghulkan, mengganggu di sembahyang, maka lebih baik pergi sembahyang. Ya, makanan ada, kita tak ada apa, tak adalah kata sampai lapar sangat, baik dahulukan makan sembahyang. Ya, membesarkan Allah Ta'ala sebab tidak ada gangguan apa. Tapi kalau macam tadi masalah dia, tu lain hukum tu. Sebab fiqah dia berpusing ikut keadaan. Ya. Al-hukmu ala syai' al-illa tadur ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ilat dengan maklum, sebab dengan musabab. Sebab gini jadi gini, kerana begini jadi gini. Ketahui kiranya saudaraku seorang yang lapar atau sebagainya, ya, orang yang keputusan makanan lama, melapar perut dia, bercengok perut dia dan sebagainya, dan waktu sembahyang pun ada lapang sesyarat lagi. Ya, sembahyang tu lapang lagi dah, baru masuk, mana berjam lagi. Zuhur lama misalnya, isyak lama, nak tunggu subuh. Kalau begitu maka sunat ia makan dahulu daripada sembahyang supaya apa? Menambahkan bagi khusyuk tu tujuan dia, dan tiada berbimbang hati dengan makanan yang telah sedia. Jadi kalau sekiranya dia makan, dia tak makan, menyebabkan gangguan berlaku, ambil dia selesai. Demikianlah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ingat suka-suka tak? Itu ada arahan dan ada kaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. An Anasin yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza hadaral asya'u wa uqimatis salatu, kalau gitu pabda'u bil asya'i. Hasan sahih. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, disampaikannya, ya, disampaikannya, yakni apa dikatakan dengan dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah hadir makan petang, makan malam, asyak, dan telah didirikan sembahyang, maka mulakan olehmu sekalian dengan makan petang, jadi makan malam dahulu daripada sembahyang, supaya apa? Jangan mengganggu ingatan kita kepada makanan dalam sembahyang. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayah daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar. Inilah hadis hasan lagi sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya,
ya pada kitabis salah, dalam bab sembahyang. Kemudian masalah 158. Makan dahulu bersemayam, bagaimana hukumnya pula? Jadi suruhan tu ada dua. Bila Nabi suruh dua, sama ada suruh tu wajib atau sunat. Begitu larang. Ya, kalau Nabi larang sama ada haram atau makruh. Sekarang nak tahu larangan tu, itu bukan kerja kita. Ni ulama kupas dengan kaedah-kaedah dia, dengan hadis-hadis yang banyak. Ya. Sekarang Nabi SAW suruh apa? Fabda'u. Tu yang amar. Bada ya bada'u. Fabda'u. Mana mula oleh kamu? Jadi mula dengan makan tu sunat ke wajib? Kata Abu Isa Tirmizi dan atas hadis ini, dalam masalah 156, itulah amal di sisi setengah daripada ahli ilm, setengah di ijtihad daripada sahabat Nabi SAW, setengah daripada mereka itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Umar, dan dengan dia lah berkata Imam Ahmad dan Ishaq. Berkata keduanya, memulai orang sembahyang itu dengan makan malam, dan jika luput akan dia oleh jamaah sekalipun. Dia sembahyang kan luput jamaah pula, lagi makan dulu. Sebab kita tak mau gangguan. Itu menandakan apa? Khusyuk tu penting. Jangan terganggu. Allah akan. Kemudian kata Abu Isa, dan telah aku dengar akan Waqi' berkata, ia berkata pada ini maudhu' memulai ia dengan memakan makanan malam. Apabila kena sejuk, berubah rasanya dan hilang lazatnya, boleh ya makan dulu. Dan mula yang berjalan kepadanya oleh ahli ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu lebih kuat dengan ittiba'. Mana tadi kita buat untuk apa? Ittiba'. Nabi kita fabda'u tu makan. Sebab apa? Takut makan ni busuk ke, takut makan tak? Sebab tu Nabi suruh buat aja. Ittiba' mana ikut je dah. Habis. Dan hanyanya menghendaki mereka itu bahawa tiada berdiri seorang kepada sembahyang padahal hatinya masyghul. Hati mana sibuk duk ingat dengan suatu. Jadi kalau dah makan apa kan diingat, makan dulu. Sebab daripada elat ini maknanya kalau tak ada apa-apa sembahyang dulu. Ya. Sebab hukum ikut elah. Elat ini gangguan. Mereka tak ada gangguan, saja-saja makan tu ada, tapi kita pun tak lapar sangat. Tak makan pun tak apa. Pergi sembahyang dulu. Sebab menuntut akan waktu fadilah tu lebih. Awal waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu karaha dengan sembahyang. Bahawa tiada berdiri sembahyang kepada sembahyang itu padahal hatinya itu tiada kami, padahal hatinya masyghul dengan suatu mana duk sibuk ingat benda lain makanan itu. Sungguhnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya berkata, ia tiada kami bangun sembahyang padahal di dalam hati kami itu ada suatu bimbang dengan suatu. Tak. Mana tiada kami bangun sembahyang, mana kami takkan dirikan sembahyang sedangkan kalbi kami ingat benda lain tak ada. Itu cara sahabat. Yang masuk semayang, fokus betul-betul menghadap Zat yang maha sempurna. Tak layak nak ingat benda lain dalam semayang dan tak dibenarkan. Itu. Waktu gangguan pada semayang itu besar. Semayang bila cantik, semayang jadi, akhlak dia akan berubah. Tak aku ubah cantik. Ya. Dikata dengan semayang. Sebab letakkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi benteng fahsya' munkar, bukan kecil kan. Itu rasa dia tengok. Biar kosong tu benda-benda yang penting. Jadi kalau ada gangguan, settlekan. Cuma tidak lebih waktu, terkeluar waktu lah. Dan semuanya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ia tiada kami bangun sembahyang padahal dalam hati kami ada suatu berbimbang dengan satu tak. Mana kami takkan mula takbiratul ihram kalau diingat yang lain. Tak. Melainkan bulat terus dengan Tuhan. Itu. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, apabila diletakkan makan malam dan didirikan sembahyang maka dahulukan oleh kamu akan makan malam. Dan kata Abu Isa Tirmizi, dan makan malam Ibnu Umar padahal ia mendengar akan bacaan imam. Ada Ibnu Umar tengah makan, imam tengah sembahyang. Ada berlaku. Sebab tu masalah tak sama. Dia dengar masalah lapar ke apa kan.
Guna masalah 159, masalah semayang sebelum makan itu makruh. Kerana apa? Kata Imam Nawawi dalam beberapa hadis yang disebut dalam hadis yang sahih Muslim, ya, yang berserupaan dengan sahih Tirmizi, yang ini menunjukkan makruh semayang di atas di hadapan makanan yang hendak dimakan akan dia. Ya, kita rasa nak makan sangat letak kat depan, lepas tu kita semayang. Kamu denyut kepala dia. Dia ingat makan, oh sedap. Kemudian ikan pula tak tutup, kucing pula mengiau, sudah gitu. Ikan aku ikan seko, ikan dalam semayang pasal ingat ikan. Ya, ikan pula jenak lah tu. Oh. Kan bau naiknya, melopong bagi ke tali kucing. Jadi benda selesaikan itu. Kena barang yang padanya daripada membimbangkan hati. Mana tiap-tiap benda yang mengganggu khusyuk hati kita. Dan hilang kesempurnaan khusyuk, selesai ke benda dulu. Dan supakan dengan ini barang yang ada pada makna dia, pada barang yang membimbangkan hati dan hilangkan kesempurnaan khusyuk. Dia kiaslah kat sini buat makan kan lain. Begitu maknanya. Ya, kerja-kerja dia tadi misalnya kau tidak terganggu. Dan waktu masih panjang dan waktu pendek. Segera selesaikan. 160 masalah makan dahulu daripada semayang makruh. Ia manakala waktu semayang itu lega. Ya. Lagu semayang tu jauh lagi sebagaimana kata An-Nawawi radhiyallahu anhu. Bermula makruh makan dahulu pada semayang tu seperti masalah 158 ialah di sisi jamhur ashab. Mana kebanyakan ashabus Syafi'iyah, ya. Ashab kita mana. Apabila semayang seperti demikian itu padahal waktu lega, waktu panjang lagi, maka bila sempit ia dengan sekira-kira kalau makan ia atau bersuci ia nasai keluar waktu sembahyang atas halnya kerana membawa ia atas kehormatan waktu tadi dan tiada harus mentakhirkan. Sini tak boleh haram pula. Ya, peringkat waktu itu dah keluar tak boleh. Allah. Dan tiada harus mana mentahirkan dia. Dan dihikayatkan dia pada Abu Sa'id Al-Mutawalli daripada ashab kita akan satu wajah, satu jalan bagi setengah daripada ashab kita bahawasanya tiada semayang dengan halnya bahkan makan ia menjawab apa keadaan tak boleh kita makan dulu. Dan mengambil wudu dan dikala keluar waktu sekalipun kerana maksud semayang itu adalah khusyuk maka jangan meluput seorang akan dia. Itu makna Nabi suruh kita secara umum, ya. Di mana keadaan mengganggu tu maksud dia. Tak dielakkan. Dan satu lagi masalah makan kemudian daripada semayang tidakkah batal semayang? Makan tapi kemudian daripada semayang, ya batalkah? Batal pula. Dan semayang bila. Kata Imam Nawawi, dan jikalau semayang seorang atas hal makanan, jikalau semayang seorang atas hal makanan sedia hadir, sedia macam sedina pula silap. Dah sedia hadir serta perut lapar kan, perut dah bercakap dah korang ini, dan waktu pun ada lapang, waktu pun panjang lagi, maka sungguhnya mendatangkan makruh. Sungguhnya ia mendatangkan makruh. Tindakan macam ni dipanggil makruh. Waktu lah lapang lagi, baru orang wazan zuhur dalam perut dia dah lapar sangat. Dan kalau tak makan memang terganggu. Dia yakin akan terganggu. Dia kata ingatkan makan kan. Ketika itu kalau ada gangguan makruh bagi dia sembahyang sedangkan makanan tu hadir, makan dulu. Kalau tak ganggu lain. Dan sembahyangnya tiada batal di sisi kita. Jadi kalau dia ingat lain kau teruskan sembahyang, tengok orang kat lauknya macam tak ada apa, tak batal. Tapi terganggu khusyuk dan si jamur. Tetapi disunatkan, ya, ulangnya dan tiada wajib ia. Bila buat semayang tiada kata ulang malu. Boleh. Dan telah menaqal Al-Qadhi Iyad daripada ahli zahir, ya, akan bahawa semayang batal wallahu a'lam. Ahli zahir ikut Nabi larang batal terus. Nabi tegar je habis terus. Sekarang bila dia makna bunyi, makna tegahan dulu kan. Nabi suruh makan dulu. Maka kalau semayang juga, apa jadi semayang itu? Batal tu, tak sah kata. Wah, ini ahli zahir banyak dihukum macam tu, ya. Habis. Kemudian baru aja fi salati indan
indan nu'as, semayang tinggi mengantuk lah dia tu. Wallah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maghfirana ya Rabbana. Alhamdulillah.